Terima kasih Hana. Baiklah, saya akan hubungi Datuk Seri Dr. Adham Baba untuk mengikuti apakah perkembangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dalam pengurusan pandemik COVID-19 di Malaysia. Bersama saya di talian sekarang adalah Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Jadi Datuk Seri, semalam telah pun dicatatkan, saya nak ucapkan tahniah dahululah, 233 kes sembuh merupakan antara kes yang tinggi di Malaysia. Tahniah diucapkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia kerana pada saya ia adalah satu usaha dan juga cara untuk kita mengekang daripada wabak ini daripada terus merebak dengan melihat jumlah kes sembuh di Malaysia. Jadi kalau kita lihat dari segi pelaksanaan PKPB ini adalah sangat penting untuk kita mengesan kontak rapat setiap pesakit yang telah pun disahkan positif. Dari segi pelaksanaan pengesanan kontak rapat, bagaimana KKM melakukannya sekarang? Datuk Seri, silakan. Ya, terima kasih dan salam sejahtera semua pendengar. Kita akui perkara yang penting adalah indikator pesakit sembuh daripada COVID-19 dan semalam 233 sembuh berbanding dengan kes baru iaitu 660 ya. Dan dia menunjukkan bahawa kita dapat merawat COVID-19 sakit COVID-19 dengan baik dan yang boleh menyebabkan mereka dikeluarkan daripada senarai hospital, warded hospital lah ataupun dipanggil discharge. Dan pengurusan yang penting ialah bagaimana kita dapat selepas mengesan positif COVID-19 kita dapat membuat pengesanan aktif contact tracing ataupun pengesanan kontak secara aktif. Itu yang sangat penting dalam kita melandaikan lengkuk dan juga menyekat penularan. Selepas dapat mengesan secara aktif kontak, maka kita akan saring mereka, uji dan kita beri dua pilihan kepada kita. Kalau positif, mereka akan dimasukkan ke ward, dirawat. Sebenarnya mereka bergejala, mereka negatif, kita masih lagi mereka supaya di kuarantin 14 hari sebagai kontak rapat dan pengawasan diberikan. Dan sebenarnya mereka yang bukan kontak rapat tetapi bergejala, kita akan letakkan mereka sebagai person under surveillance. Dan dengan isolate mereka, mengasingkan mereka, inilah kaedah yang paling wajar kita terus menangani penularan COVID-19 di negara kita. Dengan meletakkan semua pesakit yang positif COVID-19 di hospital ataupun di pusat kawasan atau pusat kuarantin atau rawatan berisiko rendah, menjayakan ke negara untuk menangani COVID. Di samping kita membuat pengasingan kepada kontak-kontak rapat supaya dia tidak menular ke orang lain. Dan PKP bersyarat merupakan salah satu tindakan wajar yang perlu sangat dilakukan untuk memastikan penyebarannya tidak meluas. Contoh, kita membuat PKP bersyarat di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya serta di Sabah. Terdapati bahawa penularan COVID-19 dapat tekan. Dan inilah yang kita mohon masyarakat supaya patuh dan juga teruskan langkah-langkah yang dipesan setiap kali, iaitu mengadakan penjarakan fizikal antara kita, sekiranya kita berada di tempat awam ataupun berurusan, memakai tutup muka bila keluar dan juga kerap memastikan bahawa kita mencuci tangan dan jaga kebersihan diri selain daripada arahan-arahan lain seperti duduk rumah Dari segi kesiapsiagaan KKM pula, bagaimana doktor melihat di kawasan yang telah pun dilaksanakan PKPB, khususnya di Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya dan juga Sabah berbanding dengan kawasan yang masih lagi sekarang dalam PKPP? Bagaimana? Ya, kesiapsiagaan merangkumi pelbagai
sektor. Pertama sekali ialah mobilisasi frontliners seperti kumpulan doktor, penolong pegawai perubatan, sehinggakan ke farmasi dan juga ke mereka yang menyediakan tempat-tempat hasil dan juga pusat kuarantin dan rawatan bersifat rendah. Kedua, makmal, kita meningkatkan kapasiti ujian dan saringan. Kita agihkan semua ujian-ujian yang dibuat saringan kepada mereka yang merupakan kontak rapat atau mereka yang kita buat pengawasan ke amal-amal yang dia ada, ya, yang boleh kita laksanakan hingga 40,000 sehari. Yang ketiga ialah berkaitan dengan persediaan PPE, personal protective equipment. Yang ini sangat penting kerana risiko penularan boleh dikurangkan misalnya petugas-petugas kesiapsiagaannya dia memakai personal protective equipment ini seperti gown, pelucuk muka, face shield, gown, apron, hingga merawat sakit ataupun mereka ke lapangan untuk membuat contact tracing. Dan yang penting juga ialah kesiapsiagaan kita dari segi mental untuk terus buang tentang COVID-19 ini. Itu saja. Baiklah, terima kasih banyak-banyak doktor di atas laporan perkembangan itu tadi. Itu semua adalah kekuatan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menguruskan pandemik COVID-19 di Malaysia. InsyaAllah kita jaga kita tolong kita, bukan sahaja di tanggungjawab pada tanggungjawab Kementerian Kesihatan Malaysia, kita juga selaku rakyat Malaysia harus bekerjasama untuk memastikan jangkitan ini terputus. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan Malaysia. Baiklah, selepas ini kita akan berbicara juga mengenai topik kesihatan, tetapi kita akan memfokuskan tentang kesihatan penglihatan sempena dengan Hari Penglihatan Sedunia. Selepas ini kita berehat seketika.